Assalamualaikum everyone and good morning. My name is Muhammad Luqman Najmi and my others group member Muhammad Syahmi, Ahmad Syairan and Muhammad Syafiq. So today we will discuss about our tutorial 2 food and beverage cost control that we have made in this video. So let's get started. Okay, untuk soalan pertama, Muhammad Luqman, boleh bacakan soalan? Boleh? Okay, for the question 1, dia bagi rock melon cookies. The task that has been given is you are required to produce 600 numbers of rock melon cookies using the above standard recipe. So, apa yang soalan ni nak ialah calculate the working factor for rock melon cookies. Okay, untuk cari working factor, formula dia adalah new yield iaitu new portion bahagikan dengan all yield iaitu all portion. Dekat sini dia dah kasih new yield dia adalah 600 dan all yield ataupun all portion dia adalah 60. So kita bahagikan 600 iaitu new yield dengan 60. Jadinya 600 bagi 60 kita akan dapat working factor 10. Soalan B ni Ahmad Syairan yang akan terangkan. Okay, untuk soalan B, count the new quantities all ingredients for 600 number of cookies. Number 1, nombor 1, Luqman. Yeah. Belum baca sikit. Okay, count the new quantities all ingredients for 600 numbers of cookies. The first one is flour, 1.75 kg. Nombor 2, baking powder 50 gram. Nombor 3, salt 15 gram. Nombor 4, shortening 150 gram. Nombor 5, rock melon paste 250 gram. Nombor 6, vanilla essence 1 tablespoon. 8 to nose. Nombor 8, butter 250 gram. Nombor 9, custard sugar 150 gram. Dan lastly, nombor 10, yellow color 10 ml. Okey, untuk jawapan dia, formula dia new quantity sama dengan all ingredient quantity darab dengan working factor. Okey, jadi nombor 1, flour 1.75 kg darab dengan 10 sama dengan 17.5 kg. Nombor 2, baking powder 50 gram darab dengan 10 sama dengan 500 gram. Nombor 3, salt 15 gram darab 10 sama dengan 150 gram. Nombor 4, shortening 150 gram darab dengan 10 sama dengan 1500 gram. Nombor 5, rock melon paste 250 gram darab dengan 10 sama dengan 2500 gram. Okey, nombor 6, Syami akan sambung. Okey, untuk nombor 6, vanilla essence 1 tablespoon darab dengan 10 dapat 10 tablespoon. Untuk nombor 7, telur 2 nose darabkan dengan 10 akan dapat 20 nose. Okey, butter 250 gram darab dengan 10 akan dapat 2500 gram. Custard sugar 150 gram darabkan dengan 10 dapat 1500 gram. Dan yang terakhir adalah yellow color ataupun color kuning, berwarna kuning 10 ml darab dengan 10 dapat 100 ml. So question number 2 Muhammad Syafiq yang akan terangkan. Okay, untuk soalan nombor 2, okay, dia soalan ni nak kita terangkan dia punya term setiap satu ni. Okay, untuk A, standard recipe. Okay, saya akan bacakan apa maksud ataupun definition lah standard recipe ni. Okay, a standard recipe is a standardization of each dish which this is beneficial to consistency in quality and cost control.
standard recipe may be defined as a written formula for producing a food item of a specific quality and quantity for use in the particular establishment. Okay, yang ini adalah definition ataupun explanation lah untuk term standard recipe. Okay, yang untuk yang B, standard portion size. Okay, dia punya definition dia, one of the most important standard that any food service operation must establish is the standard portion size. Standard portion size is defined as the quantity of any item that is sold to serve be each time that item is ordered. Okay, itu adalah explanation untuk term standard portion size. Okay, untuk term baca test, Syami tolong bacakan apa dia punya explanation. Untuk explanation butcher test, butcher test is usually performed under the supervision of a manager, chef or food controller who will ask a butcher test to assist in testing a particular item. The butcher use his or her special skill to break the item down into its respective parts, keeping the parts separate so that they can be weighed. Okay, untuk cooking loss test, Muhammad Lokman akan bacakan. So D, cooking loss test is used for those items that cannot be portioned until after cooking is complete. With this item, the weight loss that occurs during cooking must be considered. Okay, for the question 3, disuruh kita cari baca test card. Okay, saya nak tanya Mak Syairan, apakah total cost bagi satu lamb shoulder? RM70. 70. Okay, seterusnya saya nak tanya Syami, macam mana nak cari price? Sebab dalam soalan dia suruh cari price. Nak cari price, total cost bahagi dengan weight iaitu 10 kilo. So 70 bahagi dengan 10 kilo, kita akan dapat RM7 per kilo. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya kita akan cari ratio to total weight. Formula ialah weight bahagi dengan total weight darab dengan 100%. Untuk fat, 2.2 kg bahagi dengan 10 kg darab dengan 100%, kita dapat 22% untuk fat. Seterusnya loss in cooking, 500 tukarkan kepada kg, 0.5 darab bahagi dengan 10 kg, lepas tu darab dengan 100%, kita dapat 5% untuk loss in cooking. Dan untuk tip meat, 800 tukarkan kepada kilogram, 0.8 bahagi dengan 10 kg darab dengan 100%, dapatlah 8%. Lastly, saya nak tanya Syafiq, macam mana nak cari ratio to total weight untuk usable meat? Untuk cari ratio to total weight usable meat 6,500 tu kita bahagikan dengan 10, so kita akan darabkan dengan 100%, dapatlah 65% untuk ratio total bagi usable meat. Betul? Okay, lepas kita dapat semua ratio to total weight, kita kena totalkan, dapatlah 100%. Seterusnya, soalan suruh cari value per kg RM. Untuk cari value per kg, formula dia ialah weight darab dengan harga price per kg. Dibagi kat sini yang kita dah kira tadi, price per kg ialah RM7 per kilogram. Jadi weight 2.2 tukarkan kepada kg darab dengan RM7, dapat RM15.40. Okay, Syairan, saya nak tanya, macam mana nak cari value per kg untuk loss in cooking? Okay, untuk loss in cooking, 500 tu tukarkan kepada kg sama dengan 0.5 darabkan dengan 7. Jawapan dia sama dengan 3.50. Betul, terima kasih. Okay, untuk tim meat pula, kita akan darab 800 tukarkan kepada kg, 0.8 darab dengan RM7, dapat RM5.60. Dan lastly, usable meat 6,500 ataupun 6.5 kg darab dengan RM7, dapat RM45.50. So setelah kita dapat semua, kita akan totalkan, dapatlah RM70.
Seterusnya kita akan tengok total value. Untuk cari total value, formulanya ialah total value tikmik weight darab dengan harga value per kg RM. So jadi kat sini 0.8 darab dengan RM RM5.60 dapatlah total value iaitu RM4.48. Seterusnya kita akan cari total value untuk usable meat. Untuk usable meat pula kita kena ambil harga total cost tolak dengan harga total value tip meat iaitu RM4.48. Jadi 70 tolak RM4.48 dapatlah RM65.52. Jadi setelah kita dapat dua-dua kolom ni, kita totalkan dapatlah RM70. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada kolom yang seterusnya iaitu cost of each usable. Untuk cari yang kg, apa yang kita perlu buat, formulanya ialah total value usable meat iaitu RM65.52 sen bahagi dengan weight iaitu 6,500 gram tukarkan kepada kg 6.5. Jadi selepas kita bahagi dapatlah RM10.08 sen. Untuk gram pula kita akan buat benda yang sama, cuma kita tukarkan bentuk dia. Jadi ambil total value untuk usable meat 65.52 bahagi dengan 6,500 gram. Kita dapat RM0.01008. Okey. Kita move kepada kolom seterusnya iaitu portion cost. Untuk cari portion cost, apa yang perlu kita buat ialah portion size iaitu 500 gram kita akan darab dengan cost of each usable gram iaitu 0.01008. Setelah didarab, kita akan dapat RM berapa Syami? Lepas kita darab yang tadi 500 gram darab dengan 0.01008 dapat berapa? Lepas kita darab tu nombor tersebut, kita akan dapat RM5.04. Alright, terima kasih. Okey, kita move kepada kolom yang terakhir iaitu cost factor per kg dan per portion. Untuk cari cost factor per kg, apa yang kita perlu buat, formulanya ialah kita kena darab ambil nombor daripada cost of each usable untuk kg iaitu RM10.08 bahagi dengan 7 iaitu harga price per kilo. Okey, jadi RM10.08 bahagi dengan RM7 per kilo, kita akan dapat cost factor per kg iaitu RM1.44. Okey, seterusnya untuk portion, apa yang kita perlu buat, formulanya cost factor per portion iaitu RM portion cost, harga portion cost iaitu RM5.04 bahagi dengan price iaitu RM7 per kg. Jadi RM5.04 bagi dengan RM7 dapat RM0.72 sen untuk portion, cost factor per portion. Okey, itu saja daripada kumpulan kami untuk tutorial 2. Terima kasih.